ربك توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma syahu wal muwah wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa umurid din wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina wa barik lana fi arzakina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau Madrasah Saidiyah Ustaz Mujahid bin Haji Abdul Rahim, Jawatan Kuasa Madrasah Saidiyah yang hadir pada malam ini, tuan-tuan, puan-puan, para ikhwan tarikat yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kerana dengan izinnya dapat sama-sama kita hadir ke majlis hul yang kita adakan sempena Said Ibrahim Ar-Rashid. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang saya muliakan, malam ni kita nak cerita sedikitlah latar belakang berkenaan dengan tokoh ini, iaitu Said Ibrahim Ar-Rashid bin Muhammad Saleh, ayahandanya Muhammad Saleh, iaitu kalau ikutkan dari segi keturunannya sampai kepada sahabat yang bernama Uqail bin Abi Talib, yang merupakan saudara kandung bagi khalifah yang keempat, iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi lahir pada bulan Rejab tahun 1228 Hijrah, bertempat di Duaih, satu negeri yang besar lah tuan-tuan, yang kini terletak dekat Khartoum, Sudan. Di sini maknanya merupakan satu tempat yang orang kata merupakan tempat-tempat alim ulama lah tinggal. Dan boleh dikatakan ia menyerupai seperti Jami' Al-Azhar kerana menjadi tumpuan para penuntut untuk datang ke sana. Jadi kalau kita tengok berkenaan dengan Said Ibrahim Ar-Rashid, ada beberapa kisah yang menarik lah tuan-tuan, untuk kita jadikan sama-sama sebagai iktibar lah tuan-tuan. Jadi suatu ketika lah tuan-tuan, negara ataupun negeri Duaih ini pernah didatangi oleh syekh-syekh yang besar dalam satu majlis, di antaranya Syekh Muhammad Usman Al-Mirghani, guru kepada bapanya, kemudian Syekh Muhammad Majzub Al-Suwakini, Syekh Abdullah Abu Ma'ali As-Sinnari dan lain-lain alim ulama dalam satu majlis. Jadi bapa beliau iaitu Muhammad Saleh Qahnabi datang menemui Syekh Al-Mirghani untuk menyatakan hajat nak ambil bai'ah untuk anak-anaknya. Tetapi dibalas oleh Syekh Al-Mirghani, katanya saya tak boleh buat demikian. Tengok anak tu, dia kata saya tak boleh nak buat demikian kerana amanah anak ini ada pada sisi Said Ahmad bin Idris. Maknanya guru itu belum jemput. Tetapi Syekh Al-Mirghani ini merupakan anak murid kepada Said Ahmad bin Idris juga. Tetapi dia tengok yang ni bukan tanggungjawab dia, bukan amanah dia lah tuan-tuan. Senang cakap orang sekarang ni tuan-tuan, mai jadi syekh berebut anak murid tuan-tuan. Ini zaman tu tuan-tuan, tengok anak murid tengok, ini bukan rezeki aku. Ini bukan tanggungjawab aku. Jadi kejut Ibrahim Ar-Rashid, maknanya saat dia mendengar nama Said Ahmad bin Idris, maknanya dia dah tanam untuk menemui guru ini suatu ketika nanti. Maknanya tengok dengar, dan yang dia kedengar ni maknanya kali yang kedua lah tuan-tuan.
Ibrahim Ar-Rashid, mengapa digelar sebagai Ibrahim Ar-Rashid? Ar-Rashid ini, sebahagian dia menambah kepada tempat tinggal dia lah, Ad-Duwahi. Kalau rasah tuan-tuan, Ar-Rasahi lah tuan-tuan, tapi saya tak pakai lah tuan-tuan. Kejap duduk kat Ampangan, kejap duduk kat Jelbu, jadi kita pun tak pakai lah Ar-Rasah. Tak duduk lama-lama kat Rasah. Rasanya tak nak pakai tuan-tuan. Tuan-tuan yang panggil tak saya macam tu. Bila lagi dah ada orang nak pakai nama gelaran tarikat Al-Linggi, ada pakai nama macam tu, kita pun tak mau pakai lah. Maknanya memadai lah, kalau tuan-tuan tahu nama saya, tahulah, maknanya datang daripada Pondok Asah, cukup lah. Kita tak pakai lah tuan-tuan. Jadi, kalau kita tengok, maknanya Said Ibrahim Ar-Rashid, satu ketika sebelum menemui Said Ahmad bin Idris, dalam perjalanan dia nak menemui Said Ahmad Idris, pada masa itu Said Ahmad bin Idris pada asalnya dia bertapak di Mekah Al-Mukarramah. Jadi Said Ibrahim Ar-Rashid ini dia pergi ke Mekah untuk menemui guru ini. Tetapi apabila sampai dekat sana, orang beritahu bahawa Said Ahmad bin Idris telah berpindah ke Sabiah. Satu tempat di negeri Yaman pada ketika itu. Sekarang ni dah dikira orang kata masuk dalam Arab Saudi. Kita pun tak tahulah dia punya geografi sekarang tuan-tuan. Tuan-tuan kena semak balik Sabiah. Jadi ringkaskan kita, maknanya bila dengar tuan guru ni tadi berpindah, Said Ibrahim Ar-Rashid akhirnya melaksanakan haji. Kemudian menziarahi makam Nabi Muhammad SAW. Kemudian pulang pada asal-asalnya hendak pulang melalui Jeddah, pulanglah maknanya ke tempat dia dua. Maknanya kalau nak pergi ke Yaman ni pada masa tu bukan satu perkara yang mudah lah tuan-tuan sebab jarak tu jauh tuan-tuan. Jadi pulanglah. Jadi dalam perjalanan naik kapal nak jadikan kisah, maknanya berlakulah satu angin yang kuat menyebabkan kapal tersebut dia tak melalui laluan yang sepatutnya, tetapi dia berpatah kata dia mengalih laluan pergi ke Yaman. Jadi bila dah pergi ke Yaman tuan-tuan, kapal pun orang kata terdampar tuan-tuan kat situ. Jadi bila tanya oleh tuan guru ini dekat mana sekarang kepada kapten kapal lah. Jadi kapten kapal kata kita sekarang dekat negeri Yaman, negara Yaman. Jadi bila ditanya berkenaan dengan Sabiah, maknanya daripada sini nak pergi ke Sabiah lebih kurang dalam 2 jam. 2 jam lah tuan-tuan. Jadi saya disebabkan 2 jam tu jalan kaki lah tuan-tuan. Maknanya tak jauh lah tuan-tuan. Jadi daripada situ maknanya menguatkan tuan guru ini pergi menemui Said Ahmad bin Idris. Said Ahmad bin Idris yang pada ketika Ibrahim Ar-Rashid sampai, dia dalam keadaan mengajar. Dalam bentuk halaqah mengajar. Dia tengok Ibrahim Ar-Rashid, dipanggil aku duduk. Panggil masuk duduk. Bukan senang tuan-tuan kalau kata orang tengah mengajar. Kalau tuan-tuan tak percayalah besok siapa ada rezeki pergi ke negara Arab, masuk ke halaqah-halaqah, lambat masuk belum tentu boleh dapat duduk tuan-tuan. Kalau dia suruh apa ni, jenia ditunjuk baliklah. Jenia tunjuk kan, tak percaya tanyalah orang-orang yang mengaji dekat sana. Kalau nak datang di sekelilingnya awak. Saya pernah tuan-tuan pergi dekat belajar kat Kuza, belum lagi pergi Mesir tuan-tuan. Dapat guru Arab. Kita pun orang kata saing dengan dia. Sampai kat pintu dia tutup ni. Mampus. Rupa dia kata tak boleh. Kau kena datang, kau tunggu aku. Bukan aku jalan sama kau. Kau kena tunggu aku. Barah dia tu Mampus. Macam tu lagi. Kata tapi betul. Lepas pada tu tuan-tuan, tak berani dah datang lambat. Sebelum dia ada tu dah ada orang elok dia dulu. Itu cara orang sana nak ajar. Dan alhamdulillah tuan-tuan, bila ke Mesir, maknanya perangai lambat tu tak ada lah tuan-tuan.
Sekali-sekala adalah memang kena halau lah. Muka pun muka jahat tuan-tuan memang kena halau tuan-tuan Datang awal tidur dipeduk sekali. Tobat tak duduk kat depan, duduk kat belakang Lepas tu yang jadi bahan tuan-tuan, yang topuk tuan-tuan bukanlah guru yang celik tuan-tuan guru yang buta tuan-tuan itu kena bahan tu. Tidur tengok apa doktor kan nampak kan tidur tak tahu hati tu orang berbalu dia dia bagi kan tangan dalam bosa tuan-tuan kata tuan macam tua sekali tuan-tuan kat kepala lepas tu tak tidur lah tapi duduk belakang lah tuan-tuan kan jadi kita tengok tuan-tuan maknanya Syed Ibrahim Ar-Rashid ini apabila dia bersama-sama dengan guru dia, ketika itu usia dia baru saja 20. Maknanya pada 1248 Hijrah, usia dia pada ketika itu baru 20 tahun. Jadi janganlah tuan-tuan bagi alasan, maknanya nak ambil tarikat ni dah kena tua. Tak tuan-tuan tua tu kalau kita ada kesempatan dah tua tuan-tuan Kalau kita tak sempat tua tuan-tuan payah juga kan. Kalau kata dah tua ambil, alhamdulillah tak ada masalah tapi kalau dapat muda pun tak ada masalah. Hantar je lah. Adalah tarbiyah dia. Mungkin ada yang Ewan kita dia dapat masa muda. Tapi orang kata bersilat lah dengan Datuk Syiru kan. Datang Tok boleh ambil. Datang dulu. Datang dulu lah. Ada kita budak-budak ni kita kata datang dulu, datanglah sekali tu dia datang berajuklah kononnya kan. Tapi nak macam mana? Ustaz Hasib ni sombong betul dia tak dibori kan. Dah datang dah. 2 atau 4 dia kata nanti dulu, datang dulu. Dia tak tahu tuan-tuan Kalau tanya pengalaman Ikhwan yang ada kat dalam Dewan ni, saya rasa semuanya ada pengalaman tuan-tuan Ada yang mudah, ada yang cepat. Yang mudah tuan-tuan janganlah sombong tuan-tuan. Yang susah tuan-tuan jangan pula rasa kenapa pula dia susah sangat. Sebab bila susah ni tuan-tuan ingatan itu panjang sikit. Sebagaimana kalau kita tengok Imam Shibli dah ambil daripada Imam Al-Junaid. Imam Shibli ni pada masa tu dah alim ulama besar dah tuan-tuan. Al-Junaid tak nak tu orang macam ni, tak ada. Kalau dia kata kalau kau nak aku kata aku akan jual mutiara aku ni mahal kata dengan kau ni aku jual mahal. Shibli kata murah-murah dah lah kan. Mudah-mudah dah lah. Dia kata kalau kau nak murah engkau tak akan menghargai apa yang kau dapat. Macam tu. Nak bagi faham, bukan nak bagi sangat ilmu kepada Shibli sebab Imam Shibli ni dah tinggi dah. Dari segi keilmuan dia dah tinggi dah. Tetapi ada sudut lain tuan-tuan, maknanya dalam ilmu tasawuf ni nak orang kata nak diusahakan adalah memperbaiki ataupun membersihkan daripada penyakit Quranian akhlak-akhlak yang terkeji ni. Yang ni pun nak kena ada. Nak buang perangai takabur. Nak buang perangai pun lagi sum'ah. Nak membuang riak. Banyak lagi perkara-perkara yang boleh membatalkan amalan kita. Jadi kalau kata suatu ketika dululah tuan-tuan datang sini setahun, ada orang setahun. Ada orang sampai saya merayu dengan ayah saya cakap, "Pak, kesian orang ni bang, banyak kali datang." Dia pandang saya, dia kata, "Engkau yang suruh betul tuan-tuan. Bila ayah bagi, Syekh bagi, mana lepas tu tak datang-datang. Tak pergi kilo tuan-tuan kan. Jadi kalau benda-benda jadi tuan-tuan, kita serahlah pada orang yang beri tuan-tuan. Janganlah kita nak menyuruh tuan-tuan. Itu memang jadi pengajaran lah kat saya. Jadi 5 tahun 5 bulan tuan-tuan sehinggalah dia tempoh suhbah Syed Ibrahim Ar-Rashid bersama dengan tuan guru Syed Ahmad bin Dir, maknanya 5 tahun memberi hikmat bakti kepada tuan guru kecuali waktu zuhur lah tuan-tuan.
sehingga dia mencapai martabat yang sempurna dalam kerohanian yang tidak diperolehi oleh mana-mana murid Said Ahmad bin Idris dalam tempoh 5 tahun. Sehinggalah ketika Said Ahmad bin Idris wafat, maknanya Said Ibrahim Ar-Rashid ada bersama-sama dengan guru dia. Maknanya duduk dekat. Awak ada riwayat mengatakan maknanya kepala Said Ahmad bin Idris ada dekat lutut tuan guru ini. Ada orang kata dia menyandar ke dada. Ada orang kata dia menyandar dekat apa. Tapi tak apalah tuan-tuan. Senang kita cakap maknanya Said Ahmad bin Idris, maknanya dia peganglah kepala tuan guru dia ketika tuan guru dia wafat. Maknanya rapat ataupun akrabnya tuan guru Ibrahim Ar-Rashid tak pernah meninggalkan tuan guru dia selama berada di Sabiah. Jadi selepas saja sempurna pengebumian Said Ahmad bin Idris ini, satu majlis diadakan untuk menentukan siapakah yang akan diangkat untuk menjadi khalifah pengganti kepada Said Ahmad bin Idris. Jadi pada masa itu para ikhwan bersetuju nak melantik Said Muhammad yang merupakan anak kepada Said Ahmad bin Idris. Tetapi disebabkan sifat yang warak ada pada Said Ahmad bin Idris, Said Muhammad bin Idris, dia menolaklah dengan baik. Dia kata sebenarnya perkara ini tak boleh kita nak lakukan. Yang pertama secara wirasah syahiyah, maknanya secara keturunan lah, ataupun melalui dirasah ilmiah, secara orang kata ilmu lah. Tetapi kena tengok juga dari sudut batinnya. Yang saya tiada, tetapi yang ada kepada Ar-Rashid, merujuk kepada tuan guru ini. Kata Said Muhammad ketika Said Ahmad bin Idris ini hidup, maknanya ada beberapa petunjuk yang telah ditunjuk oleh ayahandanya. Di antaranya Said Ahmad bin Idris ini sentiasa mendulukan Said Ibrahim dalam banyak hal, terutama sekali ketika Said Ahmad Idris sakit, maknanya Said Ibrahim inilah yang memimpin menjadi imam di dalam masjid, dalam perhimpunan, beberapa perhimpunan yang ketika itu turut dihadiri oleh murid-murid yang utamalah bagi Said Ahmad bin Idris, di antaranya Said Muhammad Ali Sanusi dan juga Said Muhammad Usman Al-Mighani. Di antaranya lah tuan-tuan. Jadi perkara ini dia rujuk sebagaimana berlaku kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi imam ketika junjungan Nabi Muhammad SAW sakit. Jadi mudah tuan-tuan. Jadi boleh rujuk tuan-tuan. Kalau nak tengok dalam kitab majmuk, tapi bukanlah kitab majmuk yang kuning ni tuan-tuan. Ada satu kitab warna hijau. Jadi perkembangan tarikat ini maknanya bila dilantik tersebar selain daripada Hijaz, tersebar sehingga ke Yaman, sehingga ke negeri Syam. Syam sekarang maknanya negeri apalah? Syria dan juga Sudan. Jadi dua ini tuan-tuan bertempat dekat Khurtum, yang mana tempat diamnya Said Hasan yang merupakan pemimpin tarikat Idrisiyah sekarang ni tuan-tuan. Lalu kita sampai kepada Said Hasan, anak anda kepada Said Ibni Idris. Jadi kena fahamlah tuan-tuan. Nanti jangan cari dalam peta apa ni sudah dua kat mana ustaz memang tak jumpa tuan-tuan. Mungkin suatu ketika dulu dia jadi satu tempat yang besar tuan-tuan. Sekarang mungkin ada nama-nama yang lain lah yang ditonjolkan di negara Sudan. Jadi almarhum Said Ibrahim Ar-Rashid ini meninggal ketika usia 63 tahun pada hari Ahad selepas Asar pada 9 Syakban 1874 Masih ataupun 1291 Hijrah. Jadi beliau telah dikebumikan pada malam 10 Syakban di perkuburan Ma'la Mekah dan disemayangkan di Masjidil Haram. Sama-samalah
kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada Tuan Guru ini. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت